Bermula dimaafkan oleh syarak daripada darah, nyamuk dan kutu atau yang sebagainya, dan tiada dimaafkan bangkainya, dan lagi pula dimaafkan juga daripada tahi lalat dan darah jerawat dan nanah bisul dan airnya nanah dan air puru dan sedikit daripada darah orang lain melainkan darah anjing dan babi, maka iaitu tiada dimaafkan. Lepas daripada syarat ni dikebawa pula di antara syarat sembahyang. Syarat sahnya sembahyang hendaklah suci pakaian badan kita dan tempat kita sembahyang daripada najis yang tiada dimaaf. Najis nampaknya ada dua najis di segi kemaafan di dalam sembahyang. Yang pertama najis yang tidak dimaaf. Yang kedua dipanggil najis yang diberi maaf. Siapa yang tukang maaf? Kita ke maaf? Tak, agama beri maaf. Apa makna maaf? Maknanya tidaklah sampai membatalkan sembahyang, diringankan hukum kerana keadaan-keadaan yang tertentu. Contohnya darah nyamuk. Kita nak sembahyang, nak masuk dalam sah, tengok di lengan baju kita ada darah nyamuk sikit. Nak sakdi kena darah nyamuk, maka sunat je basuh, tak wajib. Sedikit, kalau banyak wajib kena basuh. Dan kiyah dengan nyamuk tu binatang-binatang lain lah. Kaki kita kena ketik pacak. Sebelum sembahyang tengok meneleh darah. Daripada atas buku lali sampai ke tumit, meneleh darah. Wajib kena basuh. Bila kita basuh, ada sedikit lagi tempat dia gigit tu, sedikit lekat situ. Nah, jadi kalau sapu ada rohok bila nak sembahyang. Jadi hak lekat di situ, hukumnya dimaaf pada syarak. Tu panggil sedikit. Nah, di luar sembahyang, kalau dalam sembahyang lain cerita. Dalam tadi kita sudah tutup, kita sudah basuh, sapu, letak kapas. Dalam sembahyang bekas lintah gigi ni keluar banyak darah. Nak jawabnya bila dalam sembahyang dah dimaaf pada syarak. Makna maaf, tak payah berhenti sembahyang, teruskan sembahyang. Tapi baju yang berlumuran darah itu tak boleh dipakai untuk solat yang kedua. Nak dia gitu. Kita sujud pakai jubah putih, betul-betul duduk atas nyamuk. Nyamuk tu kenyang dah. Nah, nyamuk kadang-kadang dia kenyang, dia jatuh. Dia kenyang dah, ketik tu imam. Dia pun jatuh depan kita. Kita pun sudah balik sujud, bahan di lutut kita pecah. Dah nyamuk. Pek pecah. Merah di pada lutut. Maaf pada syarak. Faham? Tengah semayang, burung belawang atas udara. Biasalah burung, kadang-kadang dia belawang atas udara. Nak lekung-lekang burung. Kadang-kadang lah, nak darah dia ngecik nitik, kena sedikit di baju. Maaf pada syarak. Syarak sedikit. Semayang tepi luar jalan, ada kambing aksiden nyelanggar di mak lempik. Putus kepala kambing. Kepala kambing musing atas udara, darah dia ngecik sedikit di ketagi baju kita. Kena sikit. Teruskan semayang sedikit. Banyak tak boleh. Banyak dah contoh tu. Kena kias diri tak nak khabar sesa ramai. Dan kutu, darah kutu. Kutu ada 3. Yang pertama kutu yang haram. Yang kedua kutu yang halal. Yang ketiga kutu yang ditindas. Kutu ni yang nombor 3. Benda kutu haram, main kutu. Rapuan main kutu. RM100 satu bulan bayar. Patu undi siapa dapat dulu. Tapi bila dia serah duit tu tak ada akad. Tak ada akad hutang. Tak ada ijab qabul. Hukumnya haram. Dan yang halal, dia main kutu, dia akad. Giliran dia menerima, dia kata, orang yang memberi kata, aku hutangkan kamu RM100. Jawab orang nombor 1, aku terima. Tu kutu yang halal. Nampak? Kutu yang ketiga ni, cerita sini ni, kutu hak atas kepala, repuang tu. Kutu tu, dia ganyan-ganyan kata kepala dia, repuang tak. Tengah-tengah mayang, Datuk Imam baca panjang, baik aku garu kepala tu. Dia pun garu, pecah kutu. Kena di kana dia tu, faham telekung darah tu. Maaf pada syarak. Barang payah nak jaga belaka. Jenis binatang kutu ni
Kalau kita tengok bawah mikroskop lah, nak takut, memang kita lari ya. Dah nak lari, mana duduk tak kepala. Tuhan buat muka dia memang hebat lah. Binatang hak jenis kecil-kecil ni, dia lebih jahat muka dia daripada binatang besar. Dia tengok rimau biasa muka tak, nak rasa geram, nak rasa tak. Dia tengok muka kutu, nampak terung, tak makan nasi lah tengok muka. Uduh pada setan, nampak, dengan pelik kejadian tu, kebesaran Allah Ta'ala. Tapi dia buat macam kalau dia buat besar-besar kutu tu, besar-besar kolah, tengok kakak kejar tak imam, kakak kejar tak bila. Dah ada lagi gitu orang. Tu hebat. Benda yang menumpang pada tubuh badan manusia rupanya begitu menggerungkan. Dah buat apa hak main pitih ni dipanggil kutu? Sebab orang puang berahim main. Orang puang kan banyak kutu, jadi ambil sepenuh nama tu. Jadi kutu hak terpijak ni kena di tangan, kena di baju, dimaaf pada syarak. Baik. Atau yang sebagainya binatang-binatang lain lah. Binatang-binatang lain, kutu apa pun jenis serangga-serangga yang kotoran dia tu kena pada baju kita sedikit, dimaaf pada syarak. Bila sebut maaf, kita nak tambah basuh, kita nak semayang terus, harus. Tapi kalau kita nak basuh juga, sunat. Itu maksud maaf.